Assalamualaikum dan salam sejahtera. Seperti yang saya janjikan, saya akan tunjukkan cara mempelajari asas matematik, campur tolak darab bahagi, juga pecahan secara hands-on menggunakan token. Jadi, akan ada beberapa siri video untuk asas pembelajaran ini, memahami konsep pembelajaran, satu video, tambah tolak satu video, bagi darab satu video dan pecahan satu video. Saya tidak mau buat terlampau panjang. Nanti ramai yang tertidur. Okey, apa itu pembelajaran? Pembelajaran ni kalau ikut takrif asalnya iaitu permanent change in cognitive and behavior ataupun perubahan kekal pada pemikiran dan tingkah laku. Kita belajar tambah tolak pecahan ini masa sekolah rendah puluhan tahun lampau. Tapi sampai sekarang kita masih boleh buat operasi tambah tolak darab bahagi. Malah setengah-setengah konsep matematik yang tiada dalam kehidupan seharian. Contoh algebra, sudut dalam bulatan. Kenapa? Benda tu sudah, itu dipanggil permanent change in cognitive and behavior. Perubahan kekal pada pemikiran dan tingkah laku. Maknanya kita belajar sesuatu. Itulah dipanggil learning. Dari segi teori kognitif. Tapi kalau dari segi neurologi, pembelajaran itu ialah proses yang mana neuron membuat sambungan-sambungan baru. Jadi kalau dia bersambung tu, itu selalu orang bilang sel-sel saraf bersambung. Betul. Dari segi neurologi, itulah learning, pembelajaran. Bila kita belajar sesuatu yang baru, neuron akan membuat sambungan baru. Dan kalau dikukuhkan, maknanya kita ulang-ulang latih tubi, dia akan menjadi sambungan kukuh yang tak akan hilang sampai bila-bila. Jadi, contohlah kalau orang pandai main bola, sampai ketua dia akan pandai main bola. Bukan bermakna kalau dia berhenti, hilang semua skill. Tidak. Sudah ada sambungan yang kukuh. Jadi budak ni bayangkan kalau dia salah sambung. Maknanya salah diajar, salah cara belajar, salah dia faham. Kukuh ketidakpahaman, ketidaktahuannya tu sampai ketua. Jadi ada dua proses, iaitu yang pertama dia register. Ini biasalah, cikgu ajar, kan benda yang dia perhati, benda yang dia nampak, benda yang dia buat semua tu akan diregister. Jadi kalau ada sesuatu yang baru bagi dia, dia akan rakam itu sebagai learning, pembelajaran. Jadi, dan dia boleh muntahkan bila-bila, dia boleh ekstrak bila-bila, sama ada dalam exam ataupun dalam kerja rumah ataupun kalau kita tanya. Kan? Nah ini. Cuma seperti yang saya kata tadi, apa yang berlaku ialah kepincangan yang berlaku di sini, iaitu proses pengajaran tu, proses PDP itu tidak berkesan menyebabkan budak tak rakam dengan bagus. Dia salah faham, dipanggil misconception. Dia faham dalam cara dia. Jadi, bila dalam peperiksaan, dikeluarkan balik ketidakfahaman ataupun salah konsepnya. Dan kita membebel lah pula. Sedangkan kemungkinan dia salah faham sebab kita menggunakan pendekatan yang tak efektif, tak berkesan dalam pembelajaran. Ini bahayanya. Ini yang banyak berlaku. Budak belajar tapi dia belajar, dia faham, salah faham. Jadi mungkin kaedah PDP itu yang tak kena. Okey, ini juga konsep yang asas dalam pembelajaran. Budak akan mempelajari sesuatu perkara itu secara melalui benda nyata. Maknanya dia nampak tau, konkret. Dia pegang warna, dia nampak apple warna merah, durian berduri dan dia sense, dia rasa. Jadi lain kali bila dia nampak benda itu, dia boleh cakap itu durian, itu apple. Kan bentuk, itu dipanggil konkret. And then, bila dia nampak benda konkret tu, dia akan rakam secara visual, dia pictorial, dia visualizekan dalam otak dia. Itu sebabnya muka dia kita boleh hafal, kita boleh ingat. So kita sudah pictorialkan dia. Dan kalau benda tu melibatkan operasi, contoh matematik, sains, formula kimia, kan operasi matematik, itu kita panggil konsep abstrak. Kan kita menambah, mencampur, membuat operasi di dalam minda. Jadi kalau budak kecil, kalau umur 10 dan ke bawah, dia masih peringkat konkret, budak tahap 1. Maknanya, kalau mengajar sains, mengajar bahasa, mengajar matematik, budak kena berurusan dengan benda nyata, benda konkret.
Masalah di sekolah ni yang banyak berlaku kesilapan ialah kita ajar budak kecil itu, budak tahun 1, 2, 3 tu dengan pictorial. Kita tunjuk gambar, tunjuk di papan putih, buat matematik di papan putih, di atas kertas. Apa lagi? Kita pakai smartboard. Orang kan terlampau teruja, terlampau histeria, terlampau terkesima dengan smartboard. Saya tidak suka. Benda tu bagus untuk budak 11 tahun dan ke atas. Dia bagus untuk budak sekolah menengah sebenarnya. Bukan untuk budak kecil. Memang dia fancy tapi dia tak berkesan. Dia kaedah tradisional, saya panggil itu pendekatan tradisional yang didigitalkan. Digitalized traditional teaching dipanggil. Okay? Jadi, mesti berurusan dengan benda konkret. Kan, mengira pakai objek. Dan memang fitrahnya, budak kan kecil-kecil dia memegang benda. Dari dia bayi itu, dia suka pegang benda, tengok warna. Memang itulah fitrahnya. Jadi, kalau dalam bahasa, katakanlah membina ayat, kita buatlah perkataan. Perkataan tu kita sudah gunting-gunting, kan? Jadi dia akan cantum untuk bina ayat. Tak kisahlah bahasa kah, bahasa Inggeris kah. Saya pernah tengok pembentangan peringkat kebangsaan untuk budak pendidikan khas. Cikgu tu buat begitu. Jadi budak seronok. Kan? Jadi bahasa tu jadi hands on. Ini kadang-kadang mengajar budak kecil, kaedah pengajarannya sama dengan guru sekolah menengah yang mengajar budak form 4. Hanguslah budak-budak tercicir. Jadi ingat ya, kadang-kadang terus terang saya katakan, bukan setakat guru. Guru matematik pun kadang-kadang tidak faham konsep ini, ya, konkret ke abstrak ini. Matematik sains, kalau budak-budak lemah pengabstrakan, lemah mencongak, lemah memproses maklumat di dalam minda, memang dia tidak akan layak, dia akan allergic. Kalaupun dia masuk aliran sains tulen, dia akan average lah. CC atau mungkin CDC atau EE. Kalau budak saya pun EEE. Sedangkan dia punya trust 5A, 4A. Maknanya dia bukan otak sains. Orang sains ni dia mahir dalam, orang matematik sains ni dia mahir dalam pengabstrakan. Jadi ini perkara paling asas yang kita kena tahu, konsep pembelajaran. Jangan terus main pakai drill, pakai modul, buku kerja. Tidak, main dengan ini. Ingat untuk budak-budak, kalau ikut Piaget itu dia 7 hingga 11. Dia kena berurusan dengan benda nyata. Itu sebabnya kalau kita cerita benda gaib, malaikat, Tuhan, surga, neraka, budak akan bertanya dan terus bertanya sebab dia tidak pernah nampak. Kan? Kalau dia nampak, dia akan tanya lagi. Okey, nanti kita sambung untuk video berikutnya, operasi campur dan tolak.